Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Megat Firdaus bin Megat Zainal Kamal, pelajar Open University Malaysia, Cluster of Applied Science, pengurusan Bachelor of Medical and Health Sciences, semester September 2020. Saya merupakan seorang penolong pegawai perubatan dan bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Putrajaya. Kes study yang telah dipilih bertajuk politrauma. Sebelum saya melanjutkan penerangan berkaitan kes study ini, tujuan kes study ini dijalankan adalah bagi melengkapkan tugasan praktikal NBCP 2424 Clinical Practice Pre-Hospital Care and Ambulance Services. Pada awalnya, penempatan adalah di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Namun disebabkan isu semasa iaitu COVID-19 dan Kelang diisytiharkan sebagai red zone, saya diberi kesempatan dan diberi kebenaran untuk menjalankan sesi praktikal di emergency di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Putrajaya bagi melengkapkan pengurusan MBCP 2424 latihan Clinical Practice Pre-Hospital Care and Ambulance Services yang bermula pada 5 Oktober dan berakhir sehingga 1 Disember 2020. Patient detail. Bagi memastikan tahap kerahsiaan pesakit, namakan pesakit sebagai Mr. M, berumur 21 tahun, berbangsa Melayu, warga negara Malaysia. Pesakit merupakan salah seorang staf ataupun kaki tangan JNT iaitu Syarikat Penghantaran Barang. Date of admission adalah pada 23 November 2020. Time of admission iaitu pendaftaran di Jabatan Kecemasan adalah pada pukul 1.33 minit petang. Underlying non medical illness, pesakit tiada sejarah penyakit sebelum ini dan pesakit juga tiada sejarah alergik terhadap sebarang makanan ataupun sebarang ubat-ubatan. Selain daripada itu, no contact, pesakit tiada kontak dengan pesakit yang disahkan COVID-19 ataupun patient under investigation bagi COVID-19. Dan pesakit juga no recent history of travelling ke luar negara, tiada sejarah perjalanan ke luar negara. Event kronologi, kejadian kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan sebuah kereta pada 23 November 2020. MCC Hospital Putrajaya telah menerima panggilan kecemasan 999 pada pukul 12.56 minit petang dan setelah call taker memastikan lokasi dan jenis kejadian, call dispatcher telah mengaktifkan Medic 1 yang diketuai oleh saya, seorang pemandu terlatih dan seorang PPW pada pukul 12.57 minit petang. Medic 1 telah take off ataupun en route ke lokasi pada pukul 12.59 minit petang dengan pemakaian PPE bagi memastikan keselamatan kami. Medic 1 telah tiba di lokasi pada pukul 1.02 minit petang dan setelah pemerhatian dan perawatan awal diberikan, pasien telah ditransport ataupun dibawa ke Hospital Putrajaya Jabatan Kecemasan pada pukul 1.18 minit petang. Kami dan pesakit telah tiba di hospital pada pukul 1.21 minit petang. Bagi event kronologi, patient had a large motor vehicle accident, motorbike versus car, on the way to pick up the good for delivery process. Macam yang saya terangkan tadi, pesakit merupakan pekerja JNT, Syarikat Penghantaran, dan semasa kejadian pesakit ada dalam perjalanan untuk mengambil barang untuk dihantar kepada penerima. Post trauma, patient sustain pain over left leg, pain over left pelvic, pain over right hand, and also had retrograde amnesia. History of present illness. Upon arrival at the location, no helmet was placed on the patient's head and was likely removed after the incident. Possibility ataupun kemungkinan
helmet ini telah tercabut ataupun tertanggal disebabkan kesan ataupun impak daripada kemalangan tersebut. Kematian awal, no obvious injury seen. History daripada kemalangan ini, patient hit back of the car at traffic light and fall at left side of the road. According to the driver of the car, state he stopped because of a red traffic light. Pemandu kenderaan kereta di hadapan ni memberhentikan kenderaan disebabkan lampu merah. The victim also informed that before the incident, he was looking at his mobile phone and did not have time to dodge when he realised the car in front stopped the vehicle. Semasa kejadian, mangsa ni sedang melihat telefon bimbit beliau untuk arahan ataupun proses penghantaran barang, dan apabila dia sedar ataupun melihat kenderaan di hadapan telah memberhentikan kenderaan, beliau tidak dapat buat apa dan tidak sempat mengelak kenderaan tersebut. When doing exposure, pemerhatian, deformity seen at right wrist, left pelvic and left leg below knee of patient. General condition, sakit, patient alert and conscious, GCS 15/15, E4, V5, M6. Hydration was fair, perfusion was good, and CRT less than 2 seconds. Good pulse volume, and patient no loss of consciousness (LOC) and no vomiting. Pesakit juga not tachypnea, tidak bernafas laju, dan nadinya juga tidak tachycardic. Pupils 3 mm reactive bilaterally. Management daripada PSC, Pre-Hospital Care, iaitu Medic 1, kami telah setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian, kami telah memasang cervical collar, cervical collar apply, dan upper limb and lower limb splint apply. Pemasangan bagi mengelakkan kecederaan yang lebih serius kepada mangsa. Dan setelah pemeriksaan daripada pelvic spring menunjukkan ada penemuan positif finding, dan pelvic binder dipasang bagi mengelakkan kecederaan ataupun kepatahan menjadi lebih teruk. Spinal board juga diletakkan bagi memudahkan proses pergerakan ataupun transportation patient. Pesakit dipindahkan ke dalam ambulan bagi proses perawatan seterusnya. Tujuan saya membuat proses perawatan dalam ambulan bagi mengekalkan atau privasi pesakit untuk proses perawatan seterusnya, pemeriksaan seterusnya. Branula to large bore insert, dan evident normal sign Australian. Vital sign ataupun tanda vital pesakit, blood pressure 105/65, pulse rate 83 beat per minute, SpO2 98% under room air, RR respiratory rate pesakit adalah 16 per minute, temperature 37.1 darjah Celsius, pesakit tak demam, tidak batuk, sesama ataupun sakit tekak, GM patient 5.8 dan pain score pesakit ada di lokasi kejadian adalah 7. General condition bagi AVPU iaitu alert, verbal pain dan unresponsive. Patient was alert and conscious. Patient had retrograde amnesia and patient able to recall the incident. Bagi general condition airway patient was patent. Patient able to talk with full sentences. Breathing, tracheal central and not deviated. Good chest expansion. No paradoxical movement and entry was good. Circulation, deformity seen at right wrist, left pelvic and left lower knee. CRT less than 2 seconds, warm peripheries, and pulse are palpable bilaterally. Physical examination, head and neck. During inspection at scene, no obvious wound and active bleeding seen. No swelling, no hematoma or bruises seen. No obvious deformity and no punctured wound seen. Palpation on patient
finding tracheal central and not deviated, no crepitus and no subcutaneous emphysema. Jugular venous pulse JVP measurement not increases. Physical examination for sign anterior and posterior, inspection on the patient upper limb, swelling and deformity seen over right wrist. Inspection on the lower limb, swelling seen over left leg and left pelvic. Other than that, no obvious wound and abnormality seen. Palpation on the patient upper limb, tender over right wrist, and a lower limb tender during palpation over left pelvic and left below. Otherwise, no obvious deformity felt from other part. Physical examination for chest and lungs. During inspection, tracheal central, no chest wound, no paradoxical movement, and patient chest expansion was normal and good. Palpation finding no crepitus, no subcutaneous emphysema, and chest spring was negative. Percussion finding no hyperresonant sound and no dullness sound. On auscultation finding equal A3 on both lung and clear. Physical examination for cardiovascular system. Overall, patient was pink, good capillary refill, time CRT less than 2 seconds, and no sign of hyperperfusion. Dual rhythm, no murmur and no muffled heart sound on auscultation. On palpation by me to the patient, pulse was palpable, good pulse volume and good pulse rate. Physical examination for alimentary, no obvious abrasion or laceration wound was seen during inspection. Soft and no tender finding during palpation. Percussion was normal. Auscultation finding normal bowel sound. No enlargement of liver during measurements of liver. Motor test. Range of motion of right upper limb finding limited due to pain on right wrist and sensation was intact. Range of motion of left upper limb was good and sensation also intact. Range of motion of right lower limb was good and sensation also intact. And range of motion of left lower limb finding limited due to pain and sensation was intact. Medication. Okay, perubatan yang ataupun perawatan drug yang diberikan semasa di tempat kejadian adalah ambulan. Sebabkan pesakit pain score adalah 7. Jadi saya memberi IM diclofenac 75 mg dan seterusnya apabila tiba di Jabatan Kecemasan ikut arahan yang telah diberikan oleh doktor di jabatan, IV tramal 50 mg, IV mezolon 10 mg dan IV fentanyl 25 mikrogram diberikan. Okay, diagnosis awal pesakit merupakan yang saya lakukan adalah Lush MVA, motorbike versus car, sustain 1, cerebral concussion TRO ICV, intracranial bleed, 2, deformity over right wrist TRO fracture, 3, swelling over left leg TRO fracture, 4, pelvic fracture. Final diagnosis setelah pemeriksaan ataupun X-ray dilakukan, CT brain dilakukan. 1, close right distal and radius fracture with intra-articular involvement. Yang kedua, close left mid shaft of tibia and fibula fracture. Yang ketiga, pelvic ring fracture. Ketiga gambar ini menunjukkan sinar X-ray yang telah dilakukan. Yang di atas merupakan keadaan adalah pelvic ring fracture. Yang bawah sebelah kiri merupakan close right distal and radius fracture with intra-articular involvement. Dan yang seterusnya, yang ini sebelahnya adalah close left mid shaft of tibula and fibula fracture. Okay, sekian, terima kasih. Tidak lupa terima kasih diucapkan kepada face-to-face tutor iaitu Encik Nurhan Noris daripada OUM, dan seterusnya kepada local preceptor iaitu Puan Nur Aslina daripada Kecemasan Hospital PPPU 41 yang banyak membantu dalam menyelesaikan tugasan ini. Turut tidak lupakan itu Ketua Jabatan Kecemasan Hospital Putrajaya Dr. Karun Nizam, Ketua Penyelia Jabatan Cik Muzaffar,
penyelia dan warga kerja Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Putrajaya. Sekian, terima kasih.